Okey, hari ini cikgu nak sambung perbincangan dan pembetulan bagi soalan pentaksiran pertengahan tahun 2021. Matematik tingkatan 3. Okey, kita sambung daripada soalan 16. Cari faktor sepunya terbesar iaitu FSTB bagi 8, 12 dan 20. Okey, cikgu ada sediakan satu contoh di sini. Kita akan buat dengan cara bahagi. Nombor ini dibahagi dengan nombor perdana. Okey, 2, 3, 5 dan sebagainya. Dan kita akan berhenti apabila kita di nombor ini tak dapat dibahagi dengan satu nombor yang sama. Tak dapat. Jadi kita berhenti, kita darabkan nombor yang kita dapat tadi dan dapatkan FSTB. Okey, cikgu buat untuk soalan ini. Kita susunkan nombor ini. Kemudian kita bahagi dengan nombor yang paling kecil. 2. 8 bahagi 2, 4. 12 bahagi 2, 6. 20 bahagi 2, 10. Okey, boleh sambung lagi. Bahagi 2. 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. 10 bahagi 2, 5. Sampai sini cikgu tak dapat sambung sebab 2 dapat dibagi 2. Tapi 3 dan 5 tak dapat. Jadi kita berhenti. Jadi cikgu darabkannya. FSTB adalah 2 darab 2. Cikgu ambil nombor di sini. 2 darab 2 dapat 4. Jawapannya B. Okey, soalan 17. Okey, soalan 17, jadual menunjukkan skor yang diperolehi apabila sebiji dadu dilemparkan 40 kali. Okey. 5 kali dapat 1, 8 kali dapat 2 dan sebagainya. Jumlah kali 40. Okey. Jadi kita nak hitung min dia, skor min iaitu kira purata. Cikgu ada sediakan satu contoh di sini. 5 pelajar 74 markah, 10 pelajar 78 markah dan sebagainya. Kalau cikgu nak cari min, MIN min untuk bahasa Melayu, cikgu akan darabkan 5 darab dengan 74. Darabkan ni. Bilangan pelajar darab dengan markah yang mereka perolehi. Lepas tu kita tambahkan. Dan kita bahagi dengan bilangan pelajar. 5 orang tambah 10 orang tambah 2 orang tambah 3 orang. Okey, lepas darab, lepas tambah atas dan bawah, kita akan bahagi dan kita dapat puratanya atau min dia. Okey, cikgu akan kira min untuk soalan ini. Okey, kita mula. Min sama dengan 1 darab 5 tambah 2 darab 8 tambah 3 darab 11 tambah 4 darab 9 tambah 5 darab 4 dan akhir sekali 6 darab 3. Okey, bahagi dengan jumlah kali, jumlah bilangan kali. 40 kali. Kalau kamu jumlahkan nombor di bawah ini, sama juga 40 kali. Okey. Okey, lepas itu kita darabkannya. 1 darab 5, 5. 2 darab 8, 16. 3 darab 11, 33. Tambah 4 darab 9, 36. Tambah 5 darab 4, 20. Tambah 6 darab 3, 18. Dibahagi dengan 40. Okey, kita minta bantuan kalkulator. Okey. Okey, jadi cikgu tambah 5 tambah 16 tambah dengan 3. 3 tambah 3, 6 tambah 20 tambah 18. Jumlahnya adalah 128. Dan kita kena bahagi dengan 40. Bahagi dengan 40. Jawapannya 3.2. Itu adalah min skornya. Skor min. Okey, jawapannya adalah A. Baik, kita pergi soalan 18. Dalam raja 6 ni, PQRSTU, seluruh gambar raja ini ialah sebuah heksagon. Heksagon, ingat, N-nya 6. 6 sisi. Dan TUV adalah satu garis lurus. Garis lurus kita mesti dapat
tips dia adalah 180 darjah. Dan kita diberi satu sudut tegak. Sudut tegak adalah 90 darjah. Dan kita nak cari hasil tambah K tambah L tambah M tambah N. Dan kita hanya ada 65 darjah di luar sini. Kita kena cari yang di dalam. Okey? Baik, ini contohnya. Okey. Langkah pertama, kita akan carikan sudut yang, jika diberi sudut di luar, kita mesti cari sudut di dalam ini. Caranya adalah garis lurus ini 180 darjah, tolak yang di luar, dapat yang di dalam. Ini cara untuk carikan sudutnya. Macam ini pun sama. 180 darjah, tolak yang di luar, dapat yang di dalam. Okey? Ini nota dia. Jumlah sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Okey, langkah kedua, apabila kita dah ada sudut di sini, kita perlu tuliskannya. Kemudian, soalan suruh cari X ini, kita kena cari apakah jumlah sudut di dalam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sudut ini, ada 6 sisi ya, N6. Jumlahnya berapa darjah akan diberi oleh langkah ini. Formulanya adalah N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Ini rumusnya. N adalah bilangan sisi, 6 sisi. 6 sisi, 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N6. 6 tolak 2, 4. 4 darab dengan 180. Jumlah sudutnya 720. Jadi, yang lain, yang 5 yang lain adalah jumlah 588. Kalau dia nak cari X, ambil jumlah keseluruhan, tolak 5 sudut. 5 sudut yang lain. Jadi, kita dapat jawapan untuk X yang kita nak cari. Dan sekarang kita bukan cari X saja. Kita ada 4 ni. Kita nak cari jumlah keempat-empat ini. Kalau nak cari dia, kita mesti tahu jumlah. Okey, jumlah kita kena kira. Jumlah sudut. Kita kena kira jumlah sudut pedalaman heksagon. Okey. Rumusnya adalah N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Itu rumus dia. Kemudian kita akan tolak dengan 180 darjah untuk cari sudut ini. Okey, cikgu buat langkah pertama. Cikgu namakannya A. A sama dengan 180 darjah tolak sudut di luar A, 65 darjah. Okey, kita tekan kalkulator. 180 tolak dengan 65. Jawapannya A adalah 115 darjah. Kita boleh tulis di sini. Dan sekarang kita nak kira jumlah. Okey. Hasil tambah sudut pedalaman. Okey, sama dengan N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Dan sini N adalah 6 sisi. 6 tolak 2 darab dengan 180 darjah, iaitu 4 darab 180 darjah adalah 4 darab 180 darjah adalah 720 darjah untuk semua. Kalau cikgu nak cari 4 ini, cikgu tolak 2 ini. Ambil jumlah ini, tolak 2 itu, dapat jawapan. Jadi, K tambah L tambah M tambah N sama dengan 720 tolak 90 darjah tolak 115 darjah. Okey, cikgu kira. 720 tolak dengan 90 tolak dengan 115. Jawapannya 515 darjah. Jawapannya B. Okey. Okey, cikgu sambung soalan 19. Soalan ini merupakan soalan isi padu. Okey. Kita kena hitung isi padu yang tertinggal. Kamu diberi pi dia. Okay. Raja 7 menunjukkan sebuah silinder tegak
Jadi kita mesti ingat rumus silinder. Dengan sebuah kon dikeluarkan daripadanya bahagian ini kita akan keluarkan daripada bahagian silinder ini. Dan tinggi kon adalah okey, ini pusat dia, ini jejarinya, okey, sini tinggi dia. Okey, tinggi kon ini adalah separuh daripada silinder ini. Separuh, setengah daripada dia. Okey, separuh daripada tinggi silinder. Jadi sini 14, maksudnya tingginya 7. Okey, dan diameternya 10, maksudnya sini 5 cm jejarinya. Okey, daripada gambar raja kita dapat ukuran-ukuran seperti ini. Okey, sebelum kita kira, kita mesti tahu rumus untuk silinder dan kon dahulu. Okey. Untuk silinder, untuk kon, dia diberi oleh rumus ini. 1/3 pi r square h. Pi r kuasa 2h. Di mana sini adalah r atau jejari. R atau kita panggilnya jejari. Dan ini adalah sama ini adalah tinggi dia, h. Atau di sini dia guna h. Okey. Dia guna h untuk tinggi, r untuk jejari. 1/3. Dan pi r kuasa 2h ini sebenarnya adalah rumus untuk isi padu silinder. Ini adalah h, ini adalah r. Okey. Kalau kon hanya 1/3. Kalau silinder ambil yang penuh, tak ada pecahan. Okey. Jadi cikgu teruskan dengan pengiraan soalan ini. Jadi langkah pertama, cikgu nak kira isi padu silinder. Kemudian cikgu akan kira isi padu kon dan akhirnya cikgu akan tolak sebab dia dikeluarkan. Dan kita nak cari yang tertinggal. Okey, langkah pertama cikgu cari isi padu silinder pi r kuasa 2h. Atau dalam bahasa Melayu kita guna pi j kuasa 2t. Sama saja. Okey, pi adalah 22/7. J adalah 5. Jangan guna 10. Darab dengan 5 kuasa 2. Darab dengan tingginya. Tinggi silinder adalah 14. Okey, kita boleh tekan kalkulator. 22/7 darab dengan 5 kuasa 2 darab dengan 14. Jawapannya adalah 1100 cm padu. Okey. Ini adalah isi padu silinder. Nombor 2, cikgu akan kira isi padu kon pula. Okey. Dia rumusnya lebih kurang sama dengan rumus silinder, tetapi dia hanya 1/3 daripada silinder. Okey, macam ini rupa dia. Dan 1/3 darab pi. Pi diberi oleh soalan 22/7 darab dengan jejari. Mereka ada jejari yang sama iaitu 5 cm kuasa 2. Darab dengan tingginya, tapi kon hanya tingginya 7. Okey, cikgu sambung. Tekan kalkulator. Kalau cikgu biasa tekan macam ni. 1/3 darab 22/7 darab 5 kuasa 2 darab dengan 7. Okey, cikgu dapat nombor ini dalam perpuluhan. Cikgu tukarnya kepada pecahan.
Shift SD dapat 183 1/3. Ini untuk kon. Jadi akhir sekali cikgu nak tolak. Ambil jawapan tadi 1100 tolak dengan 183 1/8. Okey, kita tolak. Okey, tolak dengan 1000. Okey. Baik. Jadi jawapannya adalah kejap 1000 tolak dengan 183. Ya, jawapannya ini ya. Okey. Tolak lagi. Okey, tolak dengan 1/3. Nah, ini jawapannya. Okey. 916 2/3 sentimeter padu B. Okey. Okey, soalan 20. Raja menunjukkan urutan nombor Fibonacci. Okey. Nombor Fibonacci kita dapat dengan tambahkan dua nombor sebelumnya. Maksudnya, kalau cikgu nak dapatkan 7 adalah 3 tambah 4 dapat 7. Kalau cikgu nak dapatkan 11, 4 tambah 7, 11. Jadi, kalau cikgu nak cari P adalah tambahkan dua nombor sebelumnya, iaitu 7 tambah 11. Okey, 7 tambah 11, P adalah 18. Okey, kita sambung, cari lagi Q. Maka Q adalah 11. Kita dapat P adalah 18. 11 tambah 18. Okey, jadi jawapannya 29. Kita cek jawapan mana yang ada jawapan ini. P 18, Q 29. Jawapannya D. Okey. Baik, sekarang kita tengok soalan sudut dalam bulatan. Dalam bulatan ini, kamu diberi dua sudut dan dua sudut yang diketahui dan dua sudut yang tidak diketahui. Tapi kamu diminta cari X sahaja. Okey. Jadi dalam gambar ini kita tak perlu buat pengiraan. Kita tengok nota ini. Untuk sudut yang dicangkum oleh sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey, ini dan ini mereka adalah sama besar A. Atau cikgu panggil ini bentuk rama-rama. Sayapnya mesti sama. Ni dengan ni mesti sama. Jadi jawapannya 20. Okey. Kalau kita nak cari Y, okey, soalan tak minta Y ya. Kalau kita nak cari Y, kita kena guna nota ini. Okey. Atau tak perlu, kita terus saja dari sini. Sini 25, sini 25. Jadi Y adalah jumlah sudut dalam segitiga 180. Tolak 20, kemudian tolak 25, itu adalah Y. Okey, kalau soalan minta cari Y adalah 180, tolak 20, tolak 25. Jawapannya 135 untuk Y. Okey, untuk soalan 22, sekali lagi, kamu diberi X dan Y, tapi mak minta X sahaja. Cari X sahaja, jadi kamu kena guna rumus yang betul. Kita dapati bahawa X berada di pusat. Sudut X adalah sudut pada pusat. Dan sudut pada lilitan yang sepadan dengan dia adalah 52. Kita akan guna nota ini. Okey.
Okey, kita guna nota ini. Sudut pada pusat adalah 2 kali sudut pada lilitan. 2 kali. Jadi, kita tahu sudut pada pusat lebih besar. Kalau kamu dapat sudut pada lilitan 52, nak dapatkan X lebih besar, kena darab 2. Jadi, X adalah 2 kali sudut pada lilitan. Iaitu 2 darab dengan 5, 2, 104 darjah. Okey. Ini kehendak soalan, cari X. Kalau cikgu minta kamu teruskan untuk cari Y, kamu kena guna rumus ini. Okey, di mana? Okey, di mana? Y terletak di dalam sisi 4 kitaran ini dan dia bertentangan dengan 52 darjah ini. Keadaannya macam ini. A bertentangan dengan B. A tambah B adalah 180 darjah. Yang bertentangannya tidak sama tetapi jumlahnya 180 darjah. Jadi kalau nak cari Y, kita ambil 180 darjah tolak ini. Jadi Y adalah 180 darjah tolak 52 darjah. 180 tolak dengan 52, jawapannya 128 darjah. Kalau kamu diminta cari Y. Okey. Okey, cikgu teruskan kepada soalan 23. Okey, kita nak ungkapkan nombor yang besar ini dalam bentuk piawai. Ingat, nombor yang besar akhirnya 10-nya adalah kuasa positif. Kalau nombor yang kecil seperti 0.000635, nanti kita dapat 10 kuasa yang negatif. Dia negatif. Okey. Jadi, dalam soalan ini, kita nampaknya besar, dia positif. Jadi, ini untuk nombor kecil. Dah tak boleh pakai. Okay? Jadi, sama ada C atau D. Ingat, untuk nombor bentuk dalam bentuk piawai, A darab dengan 10 kuasa N, di mana A adalah nombor, dia mesti bermula dengan 1 sehinggalah nombor yang kurang daripada 10. Dia boleh jadi ini. Iaitu A terletak di antara 1 hingga 10. Tidak termasuk nombor 10. Maksudnya, dia hanya boleh satu nombor di depan titik 6 boleh. Okey, tetapi 65.3 tak boleh. Dua tempat ni tak boleh. Dia mesti kurang daripada 10. Okey, jadi cikgu nak tentukan mana satu adalah jawapan yang betul. Okey. Okey, kita tengok soalan ini. Titik perpuluhan asalnya di sini. Kalau cikgu nak gerakkan supaya nombor ini di bawah nombor 10, iaitu 6, titiknya kena sampai ke sini. Jadi cikgu akan hitung berapa kali dia bergerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6.53 darab dengan 10 kuasa 6. Kalau rasa was-was, darab 6.53 darab dengan 10 kuasa 6. Okey, dalam kalkulator cikgu dapat benda ni, cikgu dah bercek. Cikgu hitung bilangan sifarnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tak ada masalah. Jawapannya adalah yang kuasa 6. Ini. Okey, itu jawapannya. Okey, soalan nombor 24, kita boleh minta kalkulator bantu kita. Okey, tekan kalkulator sahaja. 619.7
darab dengan 10 kuasa 3. Okey. Kemudian dibahagi dengan 1 darab 10 kuasa 2. Okey, kalau guna kalkulator, ini jawapan cikgu. Tetapi dalam pilihan sini dia nak bentuk piawai. Jadi macam tadi, cikgu akan gerakkan titik perpuluhannya. Titik perpuluhannya terletak di belakang. Dan kita nak gerakkan sampai satu nombor saja di depan. 6. 6 adalah nombor kurang daripada 10 tapi besar daripada 1. Jadi 1, 2, 3. Dia adalah sama dengan 6.197 darab 10 kuasa 3. Sebab 3 kali cikgu gerak. Jadi jawapan yang sepatutnya adalah C. Okey. Ini tak boleh. Ada 3 nombor depan titik. 2 nombor depan titik tak boleh. Yang ini kurang. Jadi yang betul adalah yang ada 6. Kita pastikan nombor di sini adalah nombor di antara 1 hingga 10. Okey. Okey, nombor 25. Ini berkaitan dengan faedah kompaun MV. Okey, dia nak tanya MV itu apa? T itu apa? Okey, ini adalah rumus untuk cari faedah kompaun. P adalah prinsipal, R adalah kaedah tahunan, N adalah bilangan kali faedah di kompaun dalam setahun. Jadi T, MV adalah dalam bahasa Inggerisnya mature value. Mature maksudnya matang, value maksudnya nilai. MV adalah nilai matang. Sama ada B atau D. Tengok T. T adalah masa dalam tahun. Tak boleh guna bulan. T dalam masa dalam tahun. Jadi jawapannya B. Okey. Baik, soalan 26. Syamila membuka satu akaun simpanan tetap dengan jumlah simpanan berjumlah RM5,000 bagi tempoh setahun. Okey, kita ada duit RM5,000 dan nak simpan selama setahun tempohnya. Bank memberi kadar faedah 4.4% yang dikompaun 3 kali dalam setahun. 3 kali. Hitung jumlah simpanan. Jumlah simpanan termasuk faedah dan duit asal dia di akhir tempoh simpanannya. Maksudnya selepas setahun, selepas 12 bulan. Jadi kita akan guna rumus MV tadi. Okey, ini rumus MV. MV sama dengan P 1 tambah R per N kuasa NT. MV sama dengan P darab 1 tambah R per N kuasa NT. Okay, kita kena pasti dulu apa itu P. P adalah duit yang disimpan RM5,000. R adalah kadar faedah ini. R adalah 4%. 4/100. 4 bahagi 100 adalah 0.04. Okey, kita ada nilai P, ada nilai R. Setahun maksudnya T adalah 1 tahun dan 3 kali. N adalah 3 kali. Sebab N adalah bilangan kali. Berapa kali dalam setahun. Okey, dia kata 3 kali dalam setahun. Jadi N 3 kali. Kita masukkan nilainya. P adalah RM5,000.
Darab dengan 1 tambah R 0.04 bahagi dengan N3 kuasa 3 darab 1. T1. Okey. Jadi cikgu akan tekan kalkulator. Yang ini RM5,000 darab dengan 0.04 bahagi dengan 3 tambah dengan 1. Okey. Sekali lagi. 0.04 bahagi dengan 3. Kemudian tambah dengan 1. Kemudian kuasa dengan 3. 3 darab 1, 3. Okey. Cikgu akan teruskan. Darabkan jawapan ini dengan RM5,000. Okey, itu jawapan akhir cikgu. RM5,202.68. Okey, jawapannya adalah B. Okey. Okey, sampai soalan terakhir untuk hari ini. Okey. Raja menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. Okey. Dan hitung nilai X sahaja. Walaupun ada X dan Y, soalan minta X sahaja. Dan perhatikan X terletak di dalam sisi 4 itaran yang cikgu tandakan dengan garisan hijau. Jadi, sudut yang bertentangan dalam sisi 4 itaran, jumlahnya adalah 180 darjah. Kalau nak dapatkan X, ambil jumlah mereka 180, tolak dengan satu lagi sudut, kita dapat nilai X. Okay, kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan B. Okay. Kalau cikgu nak minta sudut Y, kamu perlu carikannya. Okay, untuk cari sudut Y, kamu boleh guna sudut sebelah sini. Ini 63. Ini 2 darab 63. 2 kali. Jadi, nak dapatkan Y, kita guna 1 pusingan 360 darjah tolak dengan 2 kali 63 darjah. Okey. Jadi, 360 tolak dengan 2 kali 63 darjah. Jadi Y adalah 234 darjah jika diminta cari Y. Okey, itu saja untuk hari ini.